Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azli bin Baharum. Nombor metrik 1181273. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan berkongsikan serba sedikit mengenai latihan industri saya di Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar tahun akhir bagi ijazah sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam terutamanya perlu menjalani latihan industri bermula 21 Mac 2022 sehingga 10 Julai 2022. Jadi dalam video kali ini, saya akan ceritakan serba sedikit mengenai pengalaman latihan industri saya di Perbadanan Menteri Besar Kelantan, apa cabaran yang saya hadapi dan apa penambahbaikan atau cadangan yang boleh saya berikan. Sebelum itu, saya akan ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) telah diperbadankan di bawah enakmen Pemerbadanan tahun 1950 yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan. PMBK merupakan sebuah agensi korporat dan peneraju pelaburan strategik Kerajaan Negeri Kelantan yang berprestasi tinggi dan berwibawa. Ia berperanan untuk mengambil alih, memegang dan membangunkan aset strategik bagi pihak kerajaan negeri. PMBK didokong oleh 11 buah anak syarikat, antaranya PMBK Sawit Sendirian Berhad, PMBK Development Sendirian Berhad, PMBK Az-Zahab Sendirian Berhad, Kifalah Sendirian Berhad, Kelantan Gold Trade Sendirian Berhad, Kelantan Utilities Mubarakan Holdings Sendirian Berhad, Air Kelantan Sendirian Berhad, Majari Services Sendirian Berhad, Sihat Afiat Sendirian Berhad, Kelantan Biotech Corporation Sendirian Berhad dan Biotajmil Cosmeceutical Sendirian Berhad. Berteraskan perkhidmatan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan dalam sistem pengurusan dan melaksanakan tanggungjawab serta memainkan peranan sebagai agensi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan profesional dan cemerlang kepada pihak berkepentingan dalam PMBK. Selaras dengan moto untung dunia, untung akhirat, secara jelas meletakkan konsep takwa dalam setiap perancangan strategik PMBK bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang gemilang demi keselesaan rakyat negeri Kelantan. Visi PMBK ialah menjadi agensi korporat dan peneraju pelaburan strategik kerajaan negeri yang berprestasi tinggi dan berwibawa. Misi PMBK pula ialah mengambil alih, memegang dan membangun aset strategik bagi pihak kerajaan negeri dengan meningkatkan nilai pegangan dan pulangan pelaburan melalui pengurusan aset dan penglibatan komersial yang efektif, berlandaskan syariah serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat. Di bawah kelolaan Haji Abdul Rashid Muhammad Yusof, PMBK dibahagikan kepada beberapa jabatan iaitu Jabatan Modal Insan dan Pentadbiran, Jabatan Kewangan, Jabatan Audit Dalaman, Jabatan Perancangan Strategik, Jabatan Pemasaran, Jabatan Komunikasi Korporat, Jabatan Undang-Undang, Jabatan Hartanah, Jabatan Pemantauan Prestasi dan akhir sekali bahagian Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif. Lokasi Perbadanan Menteri Besar Kelantan terletak di Jalan Kuala Krai 15050 Kota Baru Kelantan, tidak jauh dengan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan SUK dan terletak bersama dengan bangunan Bank Muamalat di Kota Baru. Semasa menjalani latihan industri di Perbadanan Menteri Besar Kelantan, saya telah pun diberikan beberapa tugas sepanjang berada di sana. Tugas-tugas yang saya terima boleh dibahagikan kepada 4 perkara, iaitu bahagian sumber manusia, pentadbiran, teknikal dan bantuan-bantuan umum. Yang pertama ialah bahagian sumber manusia. Antara tugas yang saya terima adalah saya ditempatkan di bahagian latihan di bawah penyelia saya iaitu Encik Muhammad Muhaimin. Saya diberi tanggungjawab untuk membantu beliau menguruskan aktiviti-aktiviti pengisian dan bahagian latihan seperti seminar, ceramah dan webinar. Tambahan pula, saya dan Encik Muhaimin akan menjadi urus setia bagi sesi pengambilan staf-staf baru bermula daripada sesi permohonan, proses penapisan resume, kemudian
urus setia teknikal bagi sesi temuduga pada hari kejadian. Saya juga diberi tanggungjawab untuk menjaga dan menguruskan bilik-bilik latihan yang ada di BMBK, iaitu bilik latihan utama di tingkat 5 dan bilik latihan maya di tingkat 4. Saya juga diberi peluang untuk menjadi pengacara majlis bagi kuliah mingguan yang diadakan bagi setiap hari Isnin yang melibatkan semua ahli BMBK. Selain daripada itu, saya juga menghulurkan bantuan kepada staf-staf di bahagian sumber manusia yang bertanggungjawab untuk menguruskan bahagian tuntutan perbelanjaan dan pelbagai jenis pampasan. Seterusnya adalah dari bahagian pentadbiran. Saya ditugaskan untuk membuat rekod permohonan bagi setiap stok pentadbiran bersesuaian dengan permohonan yang diisi oleh staf-staf di PMBK, di mana saya perlu membuat rekod dan mengemaskini data pengambilan stok-stok dari stor pentadbiran dan memastikan ianya selaras dengan rekod di dalam sistem. Saya juga ditugaskan untuk membuat pemindaan atau editing terhadap dokumen-dokumen tender atau mana-mana dokumen yang diperlukan oleh pihak pentadbiran. Seterusnya daripada sudut teknikal pula, pihak pentadbiran bertanggungjawab untuk menguruskan sebarang tempahan persegaran bagi mana-mana mesyuarat atau tempahan penggunaan fasiliti-fasiliti bagi kegunaan aktiviti-aktiviti seperti mesyuarat atau program. Saya juga ditugaskan untuk menjawab mana-mana panggilan telefon dan menggunakan bahasa yang baik serta kaedah komunikasi yang betul. Bagi bantuan umum pula, saya diminta untuk membantu mana-mana staf yang memerlukan pertolongan seperti bantuan untuk mengangkat apa-apa barang ataupun mengiringi mana-mana pemandu yang perlu menghantar staf-staf lain ke tempat-tempat yang diperlukan seperti tapak projek dan sebagainya. Saya juga menjadi urus setia dan ahli jawatan kuasa bagi mana-mana program yang diadakan oleh pihak PMBK. Terusnya ialah pencapaian utama saya sepanjang saya menjalani latihan industri di Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Yang pertama, saya dapat menerapkan segala ilmu-ilmu yang dipelajari secara teori sepanjang berada di Universiti Sains Islam Malaysia, dan saya dapat mempraktikkan segala yang saya belajar di dalam latihan industri di Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Yang kedua, saya dapat belajar lebih terperinci mengenai sistem kerja secara profesional semasa berada di Perbadanan Menteri Besar Kelantan, kerana saya diajar oleh mereka-mereka yang lebih berpengalaman dan lebih mahir dalam ilmu-ilmu pengurusan dan ilmu pentadbiran. Yang ketiga, saya dapat meningkatkan skill berkomunikasi antara satu sama lain, di mana saya ditugaskan untuk berhubung dan berkomunikasi dengan orang-orang luar seperti calon-calon bagi temuduga dan juga pelanggan-pelanggan yang menghubungi Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Seterusnya, yang keempat, saya dapat mempertingkatkan lagi skill menggunakan komputer, terutamanya satu software yang bernama Microsoft Excel. Kerana semasa berada di universiti, saya tidak menekankan pembelajaran saya terhadap penggunaan Microsoft Excel. Akan tetapi secara realitinya, penggunaan Microsoft Excel adalah asas dan amat meluas di dalam bidang pekerjaan. Saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang sumber manusia dan bidang pentadbiran. Kerana saya diletakkan di Jabatan Modal Insan dan Pentadbiran, saya dapat meningkatkan lagi kualiti pembelajaran mengenai ilmu-ilmu di dalam bidang sumber manusia dan pentadbiran. Seterusnya adalah cadangan saya mengenai latihan industri ini. Yang pertama, daripada sudut pelajar yang akan menyertai latihan industri itu sendiri, mereka perlu membuat persiapan sebelum memulakan latihan industri dengan cara membuat kajian atau penyelidikan mengenai industri atau organisasi yang telah terpilih ataupun yang telah memilih pelajar itu dengan cara membaca maklumat mengenai organisasi tersebut di laman web mereka ataupun di media sosial mereka. Hal ini kerana dapat memudahkan urusan pelajar tersebut memahami sistem kerja dan susur galur tentang organisasi tersebut. Seterusnya, pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri juga perlu sentiasa menyediakan soalan atau apa-apa perkara yang mereka hendak pelajari daripada industri tersebut. Sesetengah pelajar kadang-kadang hanya menunggu arahan dan tugasan yang diberikan oleh pihak industri, akan tetapi sekiranya masa mereka itu banyak masa yang terluang, mereka hanya akan membuat kerja masing-masing dengan bermain telefon ataupun membuka media sosial. Baliknya, menjadi tanggungjawab pelajar itu sendiri untuk menyediakan apa-apa soalan atau apa-apa item yang hendak dipelajari oleh diri mereka sendiri dan cuba untuk bertanyakan kepada pekerja-pekerja yang ada di industri tersebut.
Seterusnya adalah penggunaan software Microsoft Excel. Semasa di universiti, kita tidak diberi pendedahan dengan lebih terperinci mengenai penggunaan Microsoft Excel. Sebagai seorang pelajar, adalah menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk membuat kajian dan pembelajaran tentang kaedah penggunaan Microsoft Excel walaupun penggunaan secara asas. Microsoft Word dan Presentation masih lagi digunakan, tetapi kedua-dua software ini telah pun diajar dengan lebih mendalam semasa berada di kampus. Dan pihak universiti juga boleh menerapkan subjek Microsoft Excel ini di dalam bidang ICT dan diberi pendedahan secara lebih mendalam. Seperti mana yang kita tahu, tugas-tugasan harian seringkali diberikan oleh pihak organisasi kepada pelajar-pelajar latihan industri. Akan tetapi sekiranya mereka tidak menerima sebarang tugasan, seperti yang saya cakapkan tadi, mereka akan membuat kerja sendiri dengan membuka media sosial atau bermain telefon. Sebaliknya, sekiranya pihak universiti telah pun menetapkan satu tugasan khas yang perlu disiapkan oleh pelajar tersebut, sekurang-kurangnya mereka akan menyiapkan tugasan itu ketika masa lapang. Bagi pihak industri pula, amatlah penting untuk memberikan sedikit taklimat ringkas ataupun pendedahan awal kepada pelajar yang menyertai latihan industri di organisasi tersebut. Hal ini kerana adalah pelajar tersebut adalah orang baru di dalam syarikat itu, tetapi sudah pun mula untuk membuat kerja seperti pekerja-pekerja biasa. Mungkin ada sesetengah organisasi yang memberikan pendedahan awal, tetapi kepada mana-mana industri yang tidak memberikan apa-apa taklimat ringkas, eloklah diberikan satu taklimat ringkas ataupun menyediakan satu modul pendedahan kepada pelajar tersebut supaya dapat menjimatkan masa untuk mengurangkan latihan orientasi kepada pelajar tersebut, dan pelajar tersebut boleh terus memulakan kerja mereka kerana pendedahan awal telah diberi kepada mereka. Secara kesimpulannya, setiap apa yang kita belajar semasa berada di kampus adalah perkara-perkara yang teori dan ianya bukanlah praktikal. Jadi dengan adanya latihan industri ini, sedikit sebanyak akan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang apa yang dipelajari semasa berada di kampus dan mereka dapat menerapkan apa yang dipelajari secara teori kepada praktikal. Latihan industri ini juga amat penting, bermanfaat dan berguna kepada pelajar kerana memberi pendedahan secara lebih terperinci tentang susur galur sesebuah industri, bagaimana pekerja-pekerja melakukan kerja dan dapat menambahkan lagi ilmu-ilmu soft skill yang amat diperlukan pada masa kini. Mereka juga dapat mengenali orang-orang baru dan yang lebih berpengalaman untuk mereka kaut lebih banyak ilmu mengenai perkara-perkara yang bersesuaian dengan karier mereka yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.